Itu dia tempat yang klasik, menarik dan juga memberikan jiwa tenang ya, sebab ditambah pula tadi alunan muzik lama yang begitu mendamaikan. Baik, kita nak mengajak anda untuk bersama-sama menyumbang fikrah dan juga menghayati, maksud saya dalam konteks penerbangan hari ini, dunia aviation ataupun dunia penerbangan yang terjejas akibat COVID-19, selagi tak dibuka sempadan antara negara, selagi itu banyak kerugian yang akan ditanggung, dan juga mungkin kepada mereka yang terjejas dalam sektor ini terpaksa mencari kerja yang lain setelah pun mereka lama ataupun memang dah mencipta kerja yang sangat mantap dalam contohnya macam juruterbang dan sebagainya. Saya nak berbincang dan juga meneroka fikrah seorang pekerja sektor penerbangan. Sebenarnya Cik Carol Anwar Ajit. Terima kasih bersama kita hari ini. Sama-sama. Ya, tapi melihat skrin imbas gaya memang gaya pilot. Ada. Ya. Dah berapa lama dalam dunia penerbangan? Ya. Saya start daripada tahun 2000. Saya masuk flying school 2008. Okey. Jadi saya tamat dalam 2010. Sekarang 2020 sudah lebih kurang 10 tahun lah. 10 tahun. 10 tahun. Baik, dalam tempoh 10 tahun, saya tak pernah pun ada ujian sehebat ini kan? Betul. Okey. Ini adalah ujian yang terbesar lah bagi bidang aviasi. Setakat ini ujian kami adalah di udara lah bila kami bertugas. Tapi kali ini ujiannya melibatkan kehilangan mata pencarian. Itu yang sangat mencabarlah untuk kami. Baik, bila saya membuat tinjauan, ada yang memang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji. Betul. Ataupun gaji hanya 50%, ataupun memang pada kadar yang sangat minima. Sedangkan setiap orang ialah ada komitmen tersendiri, ada perancangan untuk mengembangkan kerjaya, perniagaan dan sebagainya. Jadi bila ia berlaku, sebagai seorang yang dah pun dalam satu laluan karier sangat mantap, macam mana membuat susunan kehidupan dan kerjaya itu sendiri? Seperti yang saya katakan tadi, dugaan ini tidak pernah dihadapi. Okey. Walaupun kami sebagai pilot dilatih untuk berhadapan dengan segala ujian di udara dan juga di darat. Tapi senario yang terjadi ketika ini adalah totally out of mind lah, boleh dikatakan. Jadi alhamdulillah disebabkan saya dilatih untuk berhadapan dengan cabaran. Jadi sedikit sebanyak saya cuba apply apa yang saya pelajari sebelum ini untuk menghadapi keadaan semasa. Okey. Macam saya kehilangan pendapatan daripada bulan 4, boleh dikatakan totally zero. Jadi saya perlu fikir keadaan yang terbaik lah untuk menghadapi keadaan ini, bukan hanya dengan berpeluk tubuh. Betul. Okey. Tapi dari start daripada bulan 4 tu saya pun masih tak berani nak keluar sebab virus ni masih berada di sekeliling. Jadi dalam bulan 5 dan 6 baru saya bertindak untuk mencari pendapatan alternatif lah. Apa yang dilakukan dapat dikongsikan? Okey, memandangkan background saya sebelum ni belajar di universiti. Okey. Dan saya menyertai bidang penerbangan pun agak lewat sebenarnya di usia 30 tahun. Okey. Jadi saya cuba kembali menggunakan kelayakan saya yang sebelum inilah untuk memohon pekerjaan. Tapi it seems quite tough to get the job. Mungkin sebab semua orang pun dah hilang pekerjaan. Jadi saya berfikir hanya dua kaedah untuk saya mendapatkan pekerjaan lah. Pertama, saya kena mencari satu yang fast cash, dan kedua yang tidak terikat pada pekerjaan itu. Maksudnya saya bebas untuk membuat pekerjaan yang lain sambil saya membuat pekerjaan tersebut. Jadi apabila saya berfikir panjang, hanya ada satu pekerjaan yang sesuai lah. Okey. Iaitu e-hailing rider. Seperti mana yang viral sekarang. Okey. Ada juga orang memang cabaran untuk menurunkan rasa malu dan ego ya. Sebab kita bermula di karier yang mantap, yang disanjung. Tiba-tiba terpaksa juga survive untuk kehidupan. Macam mana melihat itu suatu cabaran juga kepada emosi, kepada fizikal, kepada minda? Macam mana? Betul. Mungkin di situ ada ego. Okey. Tapi dalam keadaan semasa yang mana kita perlu survive. Macam saya ada anak berumur 8 tahun. Saya ada seorang isteri. Jadi anak saya perlukan pembiayaan, sudah bersekolah. Dan saya perlu bayar segala-gala expenses yang ada. Jadi saya fikir ego tu tidak perlu dalam keadaan sekarang.
disebabkan itu, maka saya rasa saya boleh membuat pekerjaan itu dengan baik. Maksudnya saya letak ego tu di tepi lah. Tapi dah hati kecil masih ada harapan untuk kembali terbang ya. Saya rasa pendapat saya dengan keadaan semasa yang virus ni masih kita tak jumpa vaksin dia, agak sukar untuk kembali terbang. Betul. Apa akan jadi kepada dunia penerbangan? Bukan hanya Malaysia tapi serantau dunia. Sebenarnya dunia penerbangan ni bukan setakat di Malaysia yang terkesan. Rakan-rakan saya daripada seluruh dunia lah. Seperti di Oman, di Hong Kong sudah kehilangan kejaya sebenarnya dan berpatah balik ke Malaysia. Jadi tapi alhamdulillah di Malaysia sektor penerbangan domestik telah dibuka. Jadi di situ saya fikir syarikat penerbangan mungkin dapat menjana sedikit revenue. Tetapi sehingga international border itu dibuka, saya tidak fikir keadaan aviation kembali pulih lah. Itu dia. Betul. Jadi adakah ini memang betul-betul kena mencari satu turning point yang lain ataupun masih lagi ada yang belum mengharap pada yang sama, ada juga yang tidak membuat persiapan sebenarnya. Jadi sebab tadi disebutkan bahawa tak pernah dibayangkan. Jadi macam mana nak daripada kosong ataupun dah lama mungkin ada kemahiran yang dah pun berkarat kan, nak kembali digilap. Daripada sesama mungkin ada pekerjaan tapi dengan tawaran gaji yang mungkin dilihat tidak mampu untuk menampung mungkin gaya hidup ataupun keperluan semasa. Jadi jadi mungkin ada satu kelompok ataupun circle yang membantu satu sama lain. Ya. Betul tuan. Untuk seseorang yang pernah merasa gaji yang agak tinggi, bila berada dalam keadaan semasa, sudah pasti saya fikir perkataan yang sesuai adalah goyah lah. Kerana banyak komitmen yang perlu dibayar. Tetapi untuk saya fikir yang paling penting adalah survival. Meaning we put food on the table untuk keluarga. Alhamdulillah dengan bantuan kerajaan seperti moratorium dan sebagainya, sedikit sebanyak membantu golongan juruterbang di Malaysia. Betul seperti Tuan kata tadi, bidang ini akan frozen boleh dikatakan, mungkin makan masa bertahun. Jadi untuk itu kami perlu membuat kerja lain lah untuk survive. Dan saya masih mencari kejayaan lain yang lebih stable lah. Latar belakang pendidikan di kampus? Saya asalnya seorang pensyarah dulu di universiti. Sebelum saya terlibat dengan aviasi, saya belajar di UTM Skudai, bidang komputer, software engineering, dan saya menyambung pelajaran ke UK pada tahun 2005. Tapi disebabkan minat saya ke arah bidang penerbangan, maka saya membuat keputusan untuk bersara lah daripada bidang syarahan dan terlibat dalam bidang ini. Tapi mungkin sekarang saya perlu kembali semula ke bidang tersebut, maybe lah. Saya rasa. Jadi keinginan untuk kembali mengajar tu tinggi? Keinginan tu ada tuan, tapi disebabkan terlalu lama saya di dalam bidang penerbangan, jadi mungkin sedikit sebanyak saya tertinggal bidang komputer yang pernah saya ceburi lah sebelum ini. Saya lihat ramai juga yang memilih ialah yang paling senang ialah tentang berniaga. Apakah itu juga menjadi pilihan? Betul. Selain e-hailing rider yang mana tugasnya seperti yang diviralkan, sedikit sebanyak menyamai tugas saya di dalam kokpit sebenarnya. Tetapi tugas itu bagi saya perlu disulami dengan bidang perniagaan yang lain. Jadi buat masa sekarang saya menjual 2 jenis produk lah. Daging stick dan juga kambing perap. Jadi kepada siapa yang meminati 2 produk ni boleh mencari saya lah selepas ni. Itu dia. Tapi saya percaya pernah tak ada satu momen rasa macam terduduk jugalah ya dengan ujian ini? Sebab nak bangun kembali tu, nak merancang kembali tu bukan mudah sebab kita dah biasa selesa kan? Betul tuan. Seperti mana saya kata tadi, keadaan ini kita tak pernah hadapi sebelum ni. Tambah pula melibatkan pendapatan iaitu mata pencarian. Sudah pasti memang terduduk. Saya di rumah dalam bulan 4-5 asyik memikirkan kaedah yang terbaik untuk survive sebenarnya. Walau bagaimanapun sebelum ni saya dah fikirkan kaedah untuk what they call it as
backup income. Okey. Tapi disebabkan COVID ni terjadi terlalu cepat, jadi saya tak sempat nak buat pendapatan tersebut. Tapi alhamdulillah saya rasa dengan pekerjaan yang saya ada sekarang mungkin sedikit sebanyak dapat membantu saya dalam keadaan yang genting sekarang lah. Ya, getir dan genting jugalah Betul. bagi banyak pihak. Betul. Kita doakan semoga yang terkesankan ada kekuatan baru, ada ruang rezeki baru yang dapat membantu diri dan keluarga, dan kita doakan semoga pulih, vaksin ditemui atau apa jua sahaja solusi yang terbaik untuk negara dan juga kehidupan semuanya. Kita bimbang kalau ia berterusan lebih banyak mereka yang terjejas dengan pekerjaan. Bapak terima kasih kepada Cik Khairul Anwar Acid. Sama-sama. Tapi gaya memang pensyarah. Aura pensyarah tu kuat. Juga pekerja sektor penerbangan yang berusaha keras dan juga berjuang untuk mencari kehidupan baru, pendapatan baru demi survival yang berterusan. Baik, kita nak bereksika, nanti kita nak singgah di luar. Ada dengannya dari kokpit ke ruang dapur. Hari ini kita banyak cerita tentang penerbangan, istilah penerbangan tadi, kemudian kisah seorang juruterbang dan kemudian nanti apa pula penampilan pramugari mungkin yang akan berkongsi tentang rasa mereka dan juga impian mereka untuk kembali menggapai awan. Selepas ini, Game Asia.